أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أبان للعباد منهج تربية في القرآن المجيد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعثه الله لإصلاح وتأديب، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada malam yang mulia ini. Jadi kita masih lagi dalam tajuk wakaf, tajuk yang telah kita bincangkan sebelum ni. Kita selesai syarat wakaf yang terakhir, iaitu al-ikhtiyar, iaitu wakaf ini mestilah pilihan sendiri. Wakaf ini mestilah pilihan orang yang hendak mewakafkan sendiri. Jadi kita habis syarat-syarat rukun yang pertama, rukun wakaf. Cuma ada beberapa permasalahan yang musannif bawa dalam membincangkan masalah ini. Masalah yang pertama, waqful marid maradul maut. Wakaf orang yang sakit, yang sakitnya itu kebiasaannya boleh membawa kepada kematian. Maksudnya sakit tenat lah. Sakit tenat, sakit yang biasanya boleh membawa kepada kematian. Jadi boleh tak seorang yang sakit mewakafkan hartanya? Al-maridu idza kana fi halatin min al-maradi yaghlibu fiha al-halak. Orang yang sakit, kalau keadaan sakit dia yang biasanya mati, macam kita baru ni, COVID. Kan? COVID. COVID ada stage-stage dia. Kan, stage 1 biasa okey, stage kedua boleh lagi, stage yang ketiga agak kritikal, stage yang keempat, kelima, ramai yang 4, 5 ni biasanya mati. Biasa ni maksudnya ramai. Kebiasaannya mati, ramai. Ataupun kanser pun ada stage dia. Stage yang 4 tu biasanya, secara adatnya, biasanya meninggal dunia. Walaupun ada yang terselamat, tapi hukum mengambil kebiasaan. Biasanya sakit kalau sampai tahap ni biasanya dia mati. Wa tufdi ila al-mauti ghaliban, biasanya membawa kepada kematian. Fa innahu la yajuzu waqfuhu fi ma zada ala thuluthi mali. Jadi orang seperti ini tidak harus, dan kitab yajuz, la yajuz bermaksud tidak boleh lah. Tidak boleh maksudnya haram, tak sah. Kalau dia buat juga hukumnya haram. Wakaf kalau lebih daripada 1/3 daripada hartanya. 1/3 daripada hartanya. Sebab apa? Sebab dia mengambil kira seperti mana wasiat. Selepas kematian seorang dia tak boleh wasiatkan lebih daripada 1/3. Kerana lebih daripada 1/3 itu adalah harta, adalah milik kepada pewaris. Jadi hukumnya, hukum orang yang tenat ni seperti hukum orang yang mati. Maksud nak wakaf ketika itu seperti wasiat setelah kematian, tidak boleh lebih daripada 1/3. Ri'ayatan li haqqil warisati fit tarikah, untuk menjaga hak waris, faraid. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan yang maksudnya, kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan senang adalah lebih baik berbanding kamu tinggalkan mereka dalam keadaan susah, mereka meminta-minta daripada orang lain. Jadi dalilnya mana? Dalilnya dalam Sahih Muslim
Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatal wada min waja'in ishtadda bi fakultu. Dia kata apa? Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi aku pada tahun haji wada, haji yang terakhir. Ziarah aku disebabkan sakit, sebab sakit yang aku alami yang sangat tenat ketika itu. Kalau kita baca sirah, Sa'ad bin Abi Waqqas ni meninggal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Masa Rasulullah sallam ziarah dia ni, dia dalam keadaan tenat. Yang biasanya sakit ni baru mati, tapi dia sihat balik. Tu yang kita kata tadi. Kebiasaannya sakit tu baru kepada mati, tak semestinya mati tak. Sebab Sa'ad bin Waqqas ni umur dia panjang. Umur dia panjang, sebab tu dia boleh riwayatkan hadis ni selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu inni qad balagha bi minal waja'. Ya Rasulullah, aku ni dah sakit. Dah sakit sangat dah. Dah sakit sangat. Ni aku rasa sakit sangat ni tak lama matilah. Wa ana dzu malin. Aku ni seorang yang banyak harta. Wala yarithuni illa binatan. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku melainkan seorang anak perempuan. Melainkan seorang anak perempuan. Kita pun tahu, kalau seorang anak perempuan, pertama anak perempuan, apalah anak perempuan nak belanja kan? Dia seorang je, harta dia banyak. Banyak. Jadi bahagian anak perempuan kalau seorang 1/2, setengah. Jadi harta aku ni banyak. Banyak. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Dia kata, boleh tak ya Rasulullah kalau aku nak sedekah 2/3 daripada hartaku? Maksudnya aku nak sedekahkan 2/3 hartaku, 1/3 ni tak apalah. Baki tu untuk anak aku lah. Qala la. Nabi kata, jangan. Fakultu bi syatri. Aku kata lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana pula kalau separuh? Faqala la. Nabi kata jangan. Separuh pun jangan, banyak. Thumma qala al-thulus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 1/3. Wa thulutsu kabir au kathir. Jadi perawi ada syak. Sama ada perkataan Nabi kata tu kabir ataupun kathir. 1/3 pun besar. Maksudnya kamu nak wakafkan harta kamu 1/3 pun besar. Ni hadis ni tadi, innaka antadira warsataka agniya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Innaka antadira, sesungguhnya kamu, kalau kamu tinggalkan warsataka, waris kamu dalam keadaan mereka kaya, lebih baik berbanding kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta kepada manusia. Sebab apa? Sebab meminta-minta ini menjatuhkan maruah. Minta sedekah pada orang ni satu perbuatan yang menjatuhkan maruah orang. Sebagai orang pandang dia hina. Jadi perbuatan minta-minta ni bukan perbuatan yang terpuji. Yang asal hukumnya adalah haram. Minta-minta, kalau sengaja minta sedekah, saya rasa macam ada benda boleh minta dekat Majlis Agama Islam Pahang. Kita kerja tak ada siap gaji contoh. Macam ada benda boleh minta bantuan. Dalam keadaan kita pun faham sebenarnya kita ni tak layak dapat bantuan. Kita ni orang yang mampu, kita bukan termasuk dalam asnaf. Kita tahu kita tak layak. Tapi kita rasa nak minta, kok dapat.
Apa hukum kita minta tu? Belum dapat lagi tuan-tuan. Hukum kita minta, hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab apa hukumnya haram? Sebab apa? Sebab ulama kita kata sebab menjatuhkan maruah diri. Jadi tak boleh sengaja nak minta bantuan. Maka hukumnya haram. Kan? Lainlah kalau kita layak, tak apa. Ataupun bantuan tu bukan datang daripada zakat. Bantuan tu daripada kerajaan. Yang kerajaan memang peruntukkan siapa yang nak minta. Ada geran. Siapa nak mohon geran untuk buat perniagaan contohnya. Peniaga kedai makan, kerajaan peruntukkan geran. Boleh mohon. Itu tak apa. Tapi kalau minta pada manusia, orang biasa, atau minta duit zakat, dalam keadaan kita tidak berkelayakan, jadi minta-minta tu hukumnya haram. Sebab lama kita kata apa tadi? Boleh menjatuhkan maruah diri. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, jangan sedekahkan, jangan infakkan lebih daripada 1/3 daripada harta kamu. Kenapa? Kerana takut nanti keluarga kita susah, anak kita susah sampai terpaksa menghinakan diri, meminta-minta kepada manusia. Jadi begitu. Jadi kesimpulannya, orang yang sakit, jatuh sakit yang biasanya boleh membawa kepada kematian, maka dia tidak boleh menginfakkan harta dia. Dia tidak boleh menghibahkan harta dia. Dia tak boleh sedekah harta dia lebih daripada 1/3. Bukan masalah wakaf je tuan-tuan. Bukan. Jadi ulama kita kata apa-apalah nak sedekah, waktu tu nak sedekah, boleh tak lebih daripada 1/3. Waktu itulah nak bagi hadiah. Aku nak bagi hadiah pada anak ni sekian, anak ni sekian, tak lebih pada 1/3. Sebab hukumnya sama. Sebab harta dia sudah dianggap bukan milik dia lagi. Dia dianggap sudah tiada. Jadi orang tiada ni, dia punya hak hanya 1/3 je dia boleh fikir nak bagi orang lain. Maka manakala baki adalah milik kepada perwaris. Waris. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ada 1/2 harta. Ada seorang anak perempuan. Kita dah kata dah tadi, kalau seorang anak perempuan bahagiannya adalah 1/2. Jadi kalau dia infakkan 1/3, kan? Maksudnya 1/3 itulah bila dia meninggal, 1/2 harta dia diwarisi oleh anak perempuan dia. Dia tak ada waris lain. Kemanakah pergi baki harta? Dalam mazhab Syafi'i, baki harta akan pergi ke Baitul Mal. Cuma ada pandangan mazhab-mazhab lain, harta tu dibagikan kepada waris sampai habis. Dari sudut undang-undang kita saya tak tahu. Undang-undang kita tak tahu macam mana kita, adakah akan diserahkan separuh harta itu kepada Baitul Mal ataupun tidak, wallahu alam. Wallahu alam. Tu kita tak tahu. Tu kita kena cek baliklah undang-undang. Kalau tak silap saya, undang-undang kita di Pahang khususnya mengikut mazhab Syafi'i. Maksudnya harta itu akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau ada rumah tu separuh Baitul Mal punya. Macam tu. Cuma kalau pewaris tu asnaf dan sebagainya, dia boleh buat permohonan lah pada Baitul Mal. Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Baik. Perbincangan seterusnya, waqful kafir. Kita dah bincang dah tadi pada sesi yang lepas, pada bulan lepas kita dah bincang tentang syarat-syarat orang yang nak mewakafkan harta. Tidak ada disebutkan pun yang mewakafkan harta ni syaratnya mesti Islam. Tak ada. Jadi adakah bermakna orang kafir boleh mewakafkan harta? Qala ulama Syafi'iyah yasihu waqful kafir walau li masjidin wa in lam ya'taqidhu qurbatan i'tibaran bi'tiqadina. Ulama-ulama Syafi'i berpandangan, berfatwa sah
hukumnya orang kafir mewakafkan harta. Boleh. Walau li masjidin, walaupun nak buat masjid, boleh. Kita tengah buat masjid, kita iklan, kita bagi tahu, kita buat umuman, tiba-tiba ada orang muka Islam datang bawa 1 juta. Dia kata saya nak wakafkan duit ni nak buat masjid. Boleh tak terima? Boleh terima. Tidak menjadi masalah. Walaupun orang kafir ni, dia bagi itu bukan niat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nak dekatkan diri dengan Allah. Apa? Islam pun belum. Sebab dianggap boleh berdasarkan iktikad kita, boleh, tidak menjadi masalah. Wali'annahu min ahli tabarru'. Sebab orang kafir ni adalah ahli tabarru'. Dia orang yang boleh tabarru'. Orang yang boleh sedekah. Orang yang boleh bagi hadiah pada kita kan. Jadi tidak menjadi masalah. Wa mislu hadhi tabarru'at la tahtaju fi sihhatiha ila niyyah. Jadi tabarruk seperti ini, wakaf dan lain, tidak berhajat sah kepada niat. Tak. Kita ni sedekah tak perlu niat. Ke tuan-tuan niat? Kalau kita ambil duit masuk tabung masjid, sedekah. Ataupun ada tabung, wakaf. Wakaf. Bina wakaf, bina dewan masjid. Contoh kan. Jadi kita masukkan duit. Kalau tak niat pun tak apa tuan-tuan. Sah hukum ni. Sebab apa? Sebab tabarruk tidak bajat kepada niat. Jadi, bila tidak bajat kepada niat, tidak ada masalah. Kalau orang kafir nak wakaf, maka hukumnya boleh, tidak menjadi masalah. Wa niyah ma'lum anna syaratal Islam. Wal kafir yusabu ala nafaqatihi wa sadaqatihi fi dunya, amma fil akhirah fala hadza lahu bi syai'in min ath-thawab. Baik, dan niat seperti mana yang kita tahu, syarat niat mesti Islam. Tapi tabarruk tidak berhajat kepada syarat. Maksud orang kafir pun boleh wakaf. Boleh wakaf. Jadi orang kafir, bagaimana balasan terhadap wakaf yang telah dikeluarkan? Jadi Allah SWT akan berikan pahala wakafnya, sedekahnya. Allah SWT akan bagi balasan di dunia. Dia tak dapat pahala di akhirat, tapi balasannya balasan di dunia. Allah SWT akan bagi dia kesenangan. Allah SWT akan gandakan rezeki dia. Sebab tu jangan cemburu sangat kalau orang kafir biasanya lagi kaya daripada kita. Kita semua banding-banding, betul tak? Tak habis-habis. Orang Islam gagal. Tuan-tuan pergilah mana-mana negara. Pergilah mana-mana negara, akan cakap, itulah kita ni gagal. Kita miskin, orang kafir kaya. Walaupun kita berada di negara yang sangat lama Islam. Macam Mesir, lebih 90% Muslim pun cakap kata yang sama. Jangan cemburu dengan dia tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah SWT mempercepatkan balasan kebaikan dia di dunia. Allah SWT Tuhan yang Maha Adil. Allah SWT akan balas segala kebaikan. Cuma kebaikan orang Islam kadang-kadang Allah SWT tangguhkan dekat akhirat. Tapi orang kafir, Allah SWT tak boleh bagi dekat akhirat. Jadi Allah SWT dahulukan. Allah SWT berikan balasan kepada orang kafir ni di dunia. Jadi sebab tu dia buat baik, Allah SWT akan bagi kebaikan pada dia. Dekat akhirat nanti dia takkan dapat apa-apa. Adapun kita sebagai Muslim, kadang-kadang Allah SWT bagi kita balas di dunia dan akhirat, dan kadang-kadang Allah SWT hanya balas di akhirat tanpa beri balasan di dunia. Dan balasan di akhirat itu adalah barisan yang lebih baik, yang paling baik. Cuma kalau orang bukan Islam, kalau orang kafir, dia wakaf, dia infakkan harta, dia buat baik, pahalanya tidak dikira. Kan? Dosanya dikira. Dosanya dikira. Orang kafir ni buat baik, tak dapat pahala. Dosa tak? Dosa. Jadi jangan cakap
Apa hukum orang kafir minum arak? Hukumnya harus. Tak tuan-tuan. Di sisi kita hukumnya haram. Apa yang haram kita lakukan, orang Islam pun haram juga. Kita tak apalah mereka. Tak apa orang berzina. Diorang boleh berzina, harus. Kita haram. Tak. Orang kafir pun hukumnya haram berzina. Dosa mereka bertambah. Sebab tu dalam Quran banyak menceritakan tentang dosa-dosa. Bila orang kafir, dosa. Sebab apa orang kafir memang dapat dosa, tuan-tuan? Pahala tak dapat. Cuma ulama kita katakan, seandainya orang kafir itu memeluk agama Islam, maka segala dosa-dosanya akan terhapus, dan segala pahala-pahala kebaikan lakukan seperti yang terdahulu, Allah SWT akan bagi pahala yang tertangguh. Punyalah pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Punyalah pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala selalu bermuamalah dengan hamba-Nya dengan rahmat, bukan dengan sifat adilnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala muamalah kita semua dengan hamba-Nya dengan sifat adil semata-mata, tak ada sifat Rahman, Ar-Rahim, maka binasalah kita semua. Baik. Dalilnya apa? Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang mukmin. Satu kebaikan pun yang dilakukan, Allah Subhanahu wa taala akan balas di dunia, dan Allah SWT akan balas di akhirat. Fa'amal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amala biha fi dunya, maka dia akan diberi makan. Allah SWT akan anugerahkan, akan balas segala kebaikan-kebaikan apa yang lakukannya, Allah SWT akan balas di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah, sehingga bila orang kafir ini menuju ke alam akhirat, lam yakun lahu hasanah yujza biha, tidak ada apa-apa kebaikan yang Allah SWT perlu balas pada dia. Sebab tu saya ulang sekali lagi, kita jangan pelik. Sebab apa? Orang kafir banyak kebaikan yang Allah SWT bagi pada dunia. Hikmahnya apa? Sebab apa Allah buat macam tu? Supaya kat akhirat nanti dia tak dakwa pada Allah, ya Allah, kat dunia aku buat macam ni, kat dunia aku buat macam ni, kat dunia aku buat macam ni. Walaupun aku kafir, aku tak Islam, tapi kat dunia aku akan buat kebaikan. Maka kalau dakwa begitu, maka Allah SWT boleh jawab, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan di dunia telah dibalas di dunia. Maka tidak ada apa-apa hak yang boleh kamu tuntut di akhirat ini. Jadi dia tak boleh dakwa apa-apa. Baik. Selesai syarat yang pertama. Selesai rukun yang pertama, wakif, orang yang mewakafkan. Kita bincang syarat yang kedua, iaitu mauquf. Mauquf ini harta yang diwakafkan. Walil mauquf syurutun nazkuruha fima yali. Mauquf, harta-harta wakaf ini ada beberapa syarat yang kita akan sebut. Yang pertama, an yakunal mauqufu ainan muayyanatan. Harta yang diwakafkan tu mesti ada ain. Mesti ada ain. Barang tu mesti ada. Barang tu mesti diserahkan. Jadi bila kita kata barang tu mesti diserahkan wakaf, fala yasihu waqful manafi'. Fala yasihu waqful manafi' wahdaha duna ayaniha. Tak sah kalau kita nak wakafkan manfaat saja tanpa barang tersebut kita wakafkan. Contoh, saya nak wakafkan rumah saya kepada Ali. Bukan rumah, saya nak mewakafkan manfaat duduk rumah. Jadi dia boleh duduk rumah saya wakafkan. Tapi rumah tu saya tak wakafkan pada dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dianggap manfaat. Manfaat tidak boleh diwakafkan.
Kalau nak wakaf, kena wakafkan sekali rumah tersebut. Saya wakafkan rumah saya kepada Ali. Bila saya telah mewakafkan rumah saya kepada Ali, jadi Ali ini menjadi nazir, Ali ini menjadi pengurus. Dia boleh ambil manfaat daripada rumah tu. Jadi dialah yang berkuasa terhadap rumah tersebut. Segala apa yang berlaku pada rumah tersebut bukan milik saya. Saya tidak berhak untuk bercakap apa-apa, dan saya tidak berhak untuk menguruskan rumah tersebut kerana rumah tersebut telah diwakafkan. Itu yang kita untuk buat masjid contohnya, wakafkan kepada majlis Ugama Islam Pahang untuk buat masjid. Dah buat masjid apa semua, tiba-tiba mesyuarat ke masjid nak tambah buat dewan kat belakang. Sambung. Tanah tu semua kita wakaf dah. Bawa mu'id. Jadi mu'id ada kenduri ke, majlis-majlis senang. Tiba-tiba kita kata saya tak setuju. Kita cakap. Sebab apa? Sebab tu tanah saya yang saya wakafkan. Tuan-tuan, wakaf tu daripada perkataan waqafah. Maksudnya apa? Berhenti. Bila kita telah wakafkan, maksudnya kita dah hentikan pemilikan kita. Tak ada dah. Jadi tak layak untuk kita bersuara, kita tak layak untuk membantah. Kita sama seperti orang lain. Kita sama seperti orang lain. Bila kita sama seperti orang lain, kita tidak boleh mencampuri keputusan yang telah diputuskan oleh nazir. Nazir ni orang yang kita letak nama dia untuk wakaf. Kalau majlis agama lah. Kalau individu lah. Jadi dia yang berkuasa. Dia yang bagi kebenaran. Maksudnya kalau dia bagi kebenaran, maka tidak menjadi masalah. Tak jadi masalah, ya. Baik. Wa kadzalika la yasihul waqfu idza lam takun al-'ainul mawqufa muayyanah. Begitu juga tidak sah wakaf harta kalau ain harta tu tidak ditentukan. Mana satu? Contoh dalam kitab ni kata, saya wakafkan salah satu daripada rumah saya. Ada orang dia wakafkan salah satu daripada rumah dia. Rumah yang mana? Dia ada 2 biji rumah. Tak boleh, tak sah. Wakaf ni mesti tertentu. Saya wakafkan rumah saya ni nombor 47. Lorong 12. Contoh. Rumah ni saya wakafkan. Saya wakafkan. Baru sah, tuan-tuan. Kalau tak jelas mana satu, maka hukumnya tidak sah. Ataupun saya wakafkan salah satu daripada 2 kereta saya. Ambillah mana satu saya wakafkan. Tak boleh. Orang yang wakafkan dia yang kena tentukan. Ni kereta ni saya wakafkan. Saya wakafkan. Kalau sirah je, kalau lafaz wakaf tersebut tidak tertentu, maka hukumnya tidak sah. Tidak sah. Tidak sah. Baik. Syarat yang kedua, tuan-tuan, harta yang diwakafkan, ayyakunal mawqufu mamlukan lil waqif milkan yaqbalun naqlah. Hendaklah harta yang diwakafkan itu dimiliki oleh orang yang mewakafkan. Milik dia. Pemilikan macam mana? Pemilikan yang boleh dipindahkan. Ada pemilikan yang tidak boleh dipindahkan. Ada pemilikan yang boleh dipindahkan. Ada pemilikan yang tidak boleh pindahkan. Contoh apa pemilikan milik dia tapi tak boleh pindahkan? Contoh harta yang dipajak. Harta yang dipajakkan. Boleh tak kita tukarkan pemilikan? Tak boleh. Macam mana nak kita tukar pemilikan? Sebab geran tanah kita dah dipajak. Walaupun milik kita tapi dah dipajak. Bila dah dipajak, maka walaupun milik kita,
harta tersebut tidak boleh diwakafkan. Sebab kita tidak berkuasa terhadap harta tersebut dan kita tidak boleh memindah milik harta tersebut. Okey. Jadi mestilah daripada harta tersebut kita boleh dapat faedah dan boleh dapat manfaat. Okay, baik. Jadi oleh demikian kita tidak boleh mewakafkan harta kita, harta yang bukan milik kita. Contoh yang bukan milik kita sekarang ni, kalau apa-apa terjadi, berlaku kematian sebagainya, biasanya seorang wakil daripada keluarga akan dilantik sebagai pentadbir. Tu tak? Pentadbir. Contoh biasa tanah filda lah. Tanah filda, dia akan ambil mana-mana waris lelaki yang paling tua sebagai, dalam kalangan anak-anak utamanya, sebagai pentadbir. Dia pentadbir. Dia pun pentadbir harta. Jadi ada harta 10 ekar. Dan dia ada waris lain yang tak ada. Dia ada adik-adik dia dan sebagainya. Cuma dia ni baik hati. Dia kata tak apalah, boleh sebabkan saya berkuasa, saya nak wakafkan tanah ni semua sekali. Saya nak wakafkan tanah ni semua sekali, saya nak wakafkan. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh lah. Sebab apa? Sebab tanah tu bukan dimiliki oleh dia seorang. Dia boleh wakafkan bahagian dia, tak apa. Tapi dia tak boleh wakafkan semua sekali. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kat situ ada bahagian waris-waris yang lain. Tanah tu bila jadi pentadbir bukan milik dia. Dia orang yang tolong uruskannya. Ramai orang salah faham. Ramai banyak kes pentadbir salah guna kuasa. Dia anggap bila dia dilantik sebagai pentadbir, harta tu dia punyalah semua. Harta tu dia punya semua, ikut suka aku lah nak buat apa. Kau ikut je, kalau aku bagi tak bagi sudah. Ni banyak kes kat Felda. Banyak kes. Saya ada dengar satu kes, seorang hamba Allah meninggal dunia. Anak dia semua perempuan. Kisah benar. Kebetulan tak ada anak lelaki. Bila tak ada anak lelaki, maka Felda akan bagi pada siapa? Akan letak nama pentadbir ni pada waris lelaki yang berdekat lah. Pakcik dia ada. Jadi dapatlah ke pakcik dia. Dah dapat pakcik dia, memang pakcik dia sapu betul lah. Hasil semua pakcik dapat, dia pentadbir kan. Nama aku kan. Sampailah anak-anak ni 3 orang ni berjuang sebagainya, bincang pakcik dia kata, aku tak kasar, kalau kau nak serang kau bayar duit lah. Sebab tanah atas nama aku. Jadi anak-anak perempuan ni bayarlah untuk dapatkan tanah hak mereka. Jadi ini satu kezaliman tuan-tuan. Satu kezaliman. Jadi kena hati-hati. Sebagai seorang pentadbir, kita hanya layak mendapat hak kita berapa je lah. Kan? Kalau kita 1/3 je lah. 2/3 bukan milik kita. Kita hanya tolong uruskan. Jadi kita, bila harta tu bukan milik kita, maka kita tidak boleh mewakafkan harta tersebut walaupun niat kita baik. Contoh pakcik tadi dia wakafkan harta. Saya wakafkanlah, gaduh-gaduh saya wakafkanlah. Senang, tak gaduh. Moga-moga si mati dapat pahala. Tak ya, si mati tak dapat pahala, kita dapat dosa. Dekat akhirat nanti 3 orang anak perempuan tu akan tuntut pada kita hak mereka. Maka kita akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam sebuah hadis sebut apa? Kalau orang tuntut hak dekat akhirat nanti, apa yang kita akan buat tuan-tuan? Kita akan cuba bagilah. Tak apalah, tanah kau aku bagi. Tapi waktu ke akhirat nanti orang tak akan terima tanah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tanah tak ada nilai lagi. Maka apa akan jadi tuan-tuan? Maka pahala kita akan dipindahkan kepada dia. Kalau pahala kita tak ada, dah habis. Sebab dunia ni banyak. Kita suka viralkan, suka mengumpat orang, suka share fitnah-fitnah, suka share gosip-gosip. Habis pahala dah tak ada. Tiba-tiba dah habis pahala, nak buah datang pula. Jadi macam mana? Pahala nak bagi tak ada dah. Tanah nak bagi tak terima. Maka ketika itu, dosa dia akan dipindahkan kepada kita. Dosa dia akan dipindahkan kepada kita. Wal'iyadzubillah min zalik. Sebab tu jaga tuan-tuan. Bab harta ni kita jangan bermudah-mudah. Kalau wakafkan pun tak boleh harta wang, apatah lagi kalau kita nak ambil manfaat, nak jual dan sebagainya.
Nak bagi pada waris-waris kita. Lagilah hukumnya tak boleh. Baik. Begitu juga la yasihu waqfu hamlid dawabi wahdaha duna ummahatiha. Li'anna al-hamla wahdahu la yasihu naqla milkiyatihi ma dama fi batni ummihi. Na'am idza wukifat al-um saha waqful hamli tab'an laha. Baik. Tidak sah kita mewakafkan kandungan binatang dalam perut. Lembu ni bunting. Jadi nampak tu bunting nampak. Jadi kita nak wakafkan anak. Saya nak wakafkan lembu yang dalam perut tu. Tak sah. Sebab apa? Sebab ketika kita wakafkan tu, kita tak boleh pindahkan lembu tu, melainkan kena pindahkan. Tak boleh pindahkan pemilikan lembu tu, melainkan dengan pindahkan maknya sekali. Jadi oleh sebab terhalang, sebab lembu tu belum keluar lagi daripada perut maknya, maka tidak boleh. Tapi kalau kita wakafkan lembu, mak dia automatik anak dia pun dah diwakafkan. Anak dia pun dah diwakafkan sekali. Sebab segala manfaat yang ada pada benda yang diwakafkan itu akan mengikut zat wakaf tersebut. Allah, susahnya. Contoh, saya wakafkan tanah. Contoh, saya tak ada tanah tuan-tuan ni. Contoh, wakafkan tanah 10 ekar. Dekat tanah tu ada sawit. Ada apa? 10 ekar lah. Ada sawit, ada pokok durian, ada pokok rambutan sebagainya kan. Jadi saya wakafkan kepada Manja Agama Islam, faham? Muid, wakaf. Ikutlah Manja Agama apa buatlah. Kan? Jadi secara automatik pokok-pokok atas tu semua milik Manja Agama Islam. Orang yang mewakafkan haram mengambil manfaat daripada harta yang diwakafkan, melainkan beberapa perkara. Antaranya yang disebut ulama, masjid, sembahyang, kubur ketika dikebumikan. Satu lagi telaga, minum. Boleh. Minum di telaga boleh. Tapi kalau saya dah wakafkan kebun saya, tiap bulan biasanya saya ambil hasil lah. Sawit 2 bulan sekali. Musim durian ambil, musim rambutan ambil. Bila saya dah wakafkan kebun saya tak boleh masuk ambil manfaat daripada kebun tersebut. Tak boleh. Orang lain boleh tak? Orang lain boleh. Sebab harta wakaf ni manfaatnya boleh diambil manfaat. Tapi saya sebagai orang yang wakafkan haram saya mengambil manfaat daripada harta yang telah saya wakafkan. Maksudnya apa? Bila kita sudah mewakafkan harta tersebut selesai, maka kita kena hentikan segala aktiviti mengutip hasil daripada harta yang kita wakafkan. Tak boleh dah. Bukan saja tak boleh campur tangan apa yang dilakukan oleh pentadbir ke atas tanah tersebut, kita juga tidak boleh mengambil hasil daripada tanah yang diwakafkan. Ini kadang-kadang masalah tuan-tuan. Sebab tu wakaf tak berdaftar ni masalah. Kan? Wakaf tak ada berdaftar ni kadang-kadang masalah. Sebab apa? Kita wakafkan tanah buat sekolah. Kan, tanah buat madrasah, wakafkan tanah. Betul lah. Yang wakafkan siapa? Saya yang wakafkan. Saya pun selalu datanglah sebab tempat kita kan. Tapi kita masih ada rasa macam ada milik kita. Tu masalah. Sebab apa? Takkan orang tu nak cakap dengan kita, tanah ni aku wakafkan. Kita tak daftar, tak serah milikan kita. Mulut je. Ini perbuatan yang jadi masalah. Sebab tu ramai ulama kita tuan-tuan, ulama-ulama moden utamanya, melarang pembinaan masjid selagi mana tanah tersebut belum diwakafkan. Melarang pembinaan masjid selagi mana wakaf sebut, selagi mana tanah sebut belum diwakafkan. Sebab apa?
sebab akan lebih banyak mafsadah daripada maslahah. Contoh, kita buatlah masjid, tak apa. Orang buat masjid. Tengah tengok masjid, tiba-tiba tuan punya tanah mati. Tuan punya tanah mati. Jadi tanah tu berpindah kepada siapa? Waris dia. Anak dia. Bila anak dia pun datang. Ni buat apa bangunan ni? Dia kata tanah saya. Dia kata ni tanah ayah kamu dulu. Ayah kamu dah wakafkan untuk buat masjid. Ada bukti? Ayah saya wakaf. Saya tak pernah dengar ayah saya wakaf tanah. Ada bukti tak? Geran tu pindah milik tak? Pada Majlis Agama Islam. Pindah? Tak pindah. Kalau tak pindah, milik saya. Masalahnya apa? Masalah orang yang menjalankan projek akan melakukan dosa. Dia mula daripada siapa, tuan-tuan? Mula daripada orang yang wakaf tu salah. Kemudian yang menerima wakaf pun salah. Dia bangunkan masjid ni, madrasah apa semua ni pakai duit siapa? Pakai duit wang lah, tuan-tuan. Tahu tak? Orang infak untuk buat apa? Orang wakafkan harta untuk buat apa? Untuk buat masjid, untuk buat madrasah. Tiba-tiba waris ambil. Bila dia ambil tanah, bangunan pun dia ambil lah. Dan bangunan dia gunakan untuk benda lain. Jadi telah menggunakan bangunan tersebut berlainan dengan niat orang yang infak dan orang yang wakafkan. Jadi berturut-turut dosa, tuan-tuan. Lepas tu kena hati-hati. Terutama madrasah lah, sekolah. Banyak kes je. Kawan-kawan saya banyak kes. Kan, orang cakap wakaf, tak tukar nama. Tak ada tukar. Tak ada. Jadi proses wakaf tu hanya pada mulut. Geran tanah sebagainya tidak diuruskan dengan baik. Bila siap bangunan apa semua, siap bangunan, mati. Jadi pewaris lampas balik sekolah. Lampas sekolah, tuan-tuan. Dia jual pula sekolah tu dengan tanah sekali. Tuan-tuan nak cakap apa? Dia jual tanah dengan sekolah sekali dia jual. Sekolah mahal, tuan-tuan. Nak buat sekolah bukan murah. 1-2 juta siap-siap tak cukup. Kadang-kadang 4-5 juta. Nak buat sekolah tu pakai duit siapa? Pakai duit orang. Ada orang datang wakaf, ada orang datang infak. Jadi sudahnya masing-masing buat dosa, tuan-tuan. Kita kalau masjid sekarang ni, kalau kat negara kita tak jadi masalah. Dekat Indonesia banyak masalah, negara kita masalah. Kamu faham sebab kita ada undang-undang. Nak buat masjid tanah kena wakaf. Tapi nak buat madrasah tak ada. Satu. Yang kedua, bila orang wakafkan tanah, bapaknya tok guru tak apalah. Mengalir sebagainya kan. Tanah sebut tak wakafkan lagi. Tanah sebut tukar nama dia. Dia buat sekolah. Orang wakafkan tapi tukar nama saya lah, senang saya nak uruskan. Dia pun buat sekolah. Dah buat seorang sebagainya, sampai satu masa dia mati. Sekolah tu jadi faraid ke bukan? Bukan. Sebab apa sekolah tu bukan faraid? Sebab sekolah tu adalah harta wakaf. Bangunan tu orang infak. Tapi dari sudut undang-undang, dia jadi harta faraid lah. Anak dah dapat faraid daripada tanah tersebut. Dan anak ni dia bukan macam bapak dia. Dia bukan mengajar kitab, dia bukan ustaz. Jadi dia rasa tak boleh lah. Jadi saya jual je lah sekolah ni. Jadi berapa banyak perkara haram, berapa banyak dosa yang terhasil disebabkan kita bermudah-mudah dengan harta, dengan wakaf ni. Sebab tu wakaf ni bukan benda kecil, tuan-tuan. Dosa dia boleh bersambung. Dan kita penyebab dosa kita lah paling banyak. Kita pandai-pandai buat, kita penyebab dosa kita lah paling banyak sebab rintitan daripada apa yang kita lakukan, dosa panjang. Jadi tak cukup dengan cakap saya wakaf, setuju, okey, baik, beritahu anak-anak, tak cukup. Dia kena secara rasmi, barulah insya-Allah kita selamat di dunia dan akhirat insya-Allah. Baik. Begitu juga wajib harta wakaf tersebut za manfaah.
turja wa faedah tuqsad. Hendaklah ada manfaat yang diharapkan dan ada faedah yang dimaksudkan. Harta wakaf tu mestilah ada faedah. Falau annahu waqafa aradan la tasalu li zar'in aw bina aw thiyaban mubazzaqa la tanfa'u fi syai' fa inna hadzal waqfa ghairu sahih. Kalaulah dia mewakafkan tanah tu tanah yang tak boleh tanam pokok dan tak boleh nak buat binaan, tak boleh. Contoh apa? Contoh padang pasir. Padang pasir. Kita ada tanah padang pasir ni boleh buat apa tuan-tuan? Sebab tu tuan-tuan kalau dekat Mesir nampak bangunan tu, orang Mesir ni besar tapi bangunannya setempat. Sebab apa? Sebab dekat tempat yang dekat dengan sungai lah tanah dia boleh dibina. Kalau dekat padang pasir tu tuan-tuan, tak boleh nak buat bangunan. Nak buat macam mana? Tanah dia pasir. Tanah dia pasir. Tak tahulah kalau teknologi sekarang boleh. Tapi teknologi yang semasa ataupun yang terdahulu tak boleh. Bila tanah pasir tak boleh, kita pun kata tak apalah, aku dah teroka tanah ni aku punyalah. Dia pun wakafkan. Kepada majlis agama ni saya nak wakaf. Tanah apa? Tanah pasir. Atau tanah dia gaung. Kan? Tak tahulah kalau ada manfaat tuan-tuan. Kalau gaung tu tak ada manfaat. Gaung. Jadi maka hukum mewakafkan itu tidak sah. Ataupun kita mengatakan ataupun wakafkan baju yang koyak. Ini selalu kita buat. Wakaf baju yang koyak, sedekah baju yang koyak. Pantang kalau orang kata kami nak kutip, sila kumpulkan baju-baju di Masjid Turin Biziat. Banyak baju yang koyak tuan-tuan. Baju yang koyak, maka hukum kita wakafkan itu tidak sah. Sebab apa? Bila baju itu koyak, manfaat tidak dapat daripada baju tersebut, jadi hukumnya tidak sah. Okay, cukup setakat itu tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung di lain hari. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.